Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya kasihi, yang saya hormati Ustazah Munazaha binti Zulkifli selaku pensyarah hadis, subjek hadis maudu'i, dan yang saya kasihi seluruh pendengar sekalian. InsyaAllah hari ini kami Kumpulan 10 akan membentangkan sebuah perbahasan berkaitan dengan sebuah hadis yang terkait dengan sebuah permasalahan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan seluruh pembentang. Pembentang yang pertama iaitu saya sendiri, Muhammad Zikri Izzuddin bin Muhammad Salih. Yang seterusnya Muhammad Ulumul Falah bin Sa'id, dan seterusnya Muhammad Nur Fikri bin Najamuddin. Seterusnya Muhammad Nizamuddin bin Sulaiman Shah, dan yang terakhir Muhammad Syafiq bin Mansur. Jadi matan hadis yang kita akan bahaskan berkaitan dengan sebuah masalah, iaitu permasalahan dia adalah Mahfuz dicadangkan dua calon isteri daripada ibu saudaranya, seorang calon bernama Irina dan yang tak pernah berkahwin, dan seorang lagi bernama Natrah yang pernah berkahwin. Kemudian selepas tahun dia bercerai. Okey. Mahfuz dilema dalam memilih calon isteri yang paling sesuai untuk menjadi pendamping hidupnya. Jadi ini adalah permasalahan yang terjadi. Jadi ini adalah matan hadis yang berkaitan dengan permasalahan tadi, daripada Anas Ibn Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anil tabattul nahiyan shadida wa yaqulu tazawwajul waduda wal wuluda inni makathir bikumul anbiya yaumul qiyamah, rawahu Ahmad wa sahihu Ibn Hibban. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Baginda bersabda, nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat. Riwayat Ahmad, sahih menurut Ibn Hibban. Jadi istilah-istilah asing yang wujud dalam matan hadis ini yang bagi saya, okey, yang kita tak tak sesuai, bukan tak sesuai, kita tak biasa dengan kalimah-kalimahnya, iaitu tabattul. Tabattul bermaksud, yang pertama, tabattul yang membawa maksud kepada bujang. Bujang yang di sini bukanlah bujang yang kita selalu selalu faham, okey. Bujang dia ni sebab bekerja ataupun dan sebagainya. Kita tahu bujang dia ni tak kahwin. Okey, bujang macam kita orang Melayu tahu bujang mesti tak kahwin, kan. Tapi dalam perspektif Islam, okey, tabattul ini bermaksud bujang yang mana memang tak berkahwin, tapi dia menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Bujang kerana beribadah kepada Allah. Jadi itu maksud tabattul. Okey. Tapi kalau bujang kerana sibuk bekerja, mencari nafkah dan sebagainya, itu kita akan dari sudut bahasa Arab itu dia ada bahasa, dia ada perkataan lain lah. Okey. Yang kedua iaitu al-wadud, iaitu yang bermaksud penyayang. Yang bawa maksud wanita penyayang, wanita yang penyayang lah. Dalam matan hadis ini bermaksud wanita yang penyayang lah. Okey. Jadi kalau kita baca dalam Asmaul Husna pun kita akan jumpa Al-Wadud. Yang ketiga iaitu Al-Walud, yang membawa maksud kepada banyaknya anak itu. Okey, dari sudut orang kata pemahaman kita iaitu subur lah. Jadi itu adalah sebahagian antara perkataan-perkataan yang asing bagi kita, ya. Jadi wallahu alam, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ulumul Falah bin Sa'id, nombor metric di 193-12308. Akan membentangkan syarah hadis dan dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ati wa yanha 'anit tabattuli nahyan shadidan wa yaqulu tazawwaju al-waluda
inni makathiru bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan bahawa anjuran Nabi Muhammad SAW agar lelaki ini berkahwin dengan wanita yang penyayang supaya dia, iaitu isteri, dapat menyayangi suaminya. Dan yang subur pula adalah yang boleh melahirkan ramai anak. Hadis ini diikat dengan dua ciri ini kerana jika seorang wanita itu tidak bersifat dengan penyayang, maka ia akan menjadikan tarikan suami kepadanya berkurangan. Adapun jika wanita itu tidak bersifat subur, maka ia tidak mencapai salah satu tuntutan, iaitu meramaikan umat dengan melahirkan ramai anak. Selain itu, kedua ciri ini kebiasaannya terdapat pada wanita yang masih dara. Tambahan pula, hadis ini juga menunjukkan isyarat agar kekal dalam perkahwinan yang mana terdapat padanya, iaitu isteri, dua ciri atau sifat tersebut. Justru itu, hadis ini merupakan salah satu petunjuk dalam memilih pasangan hidup. Tuntutan ini bukanlah bersifat wajib. Bahkan ia merupakan satu galakan kerana Nabi Muhammad SAW berbangga melihat umatnya ramai di akhirat kelak. Seperkara lagi, anak merupakan rezeki daripada Allah dan Allah berhak untuk memberikan rezeki tersebut kepada sesiapa yang dikehendakinya. Untuk itu, janganlah kita bersedih jika Allah belum lagi mengurniakan kita cahaya mata atau Allah tidak mengurniakan kita cahaya mata. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah sentiasa berdoa kepada serta berusaha dengan bersungguh-sungguh dan selebihnya kita serah kepada Allah. Antara dalil-dalil yang menyokong. Dalam sebuah hadis di Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil ibkari fa innahunna a'zabu afwahan wa antaqu arhaman wa arta bil yasiri." Maksudnya, hendaklah kamu mengahwini anak dara. Ini kerana mereka lebih baik perkataannya, lebih subur rahimnya dan lebih redha dengan yang sedikit. Maksud hadis di atas ialah, oleh kerana anak dara belum pernah bergaul dengan lelaki, maka biasanya sifat kasar mereka itu kurang. Peluang memperolehi anak lebih luas disebabkan biasanya mereka lebih muda atau tidak terdedah kepada masalah kelahiran sebelumnya yang mungkin menghalang mereka untuk terus melahirkan anak. Juga mereka lebih redha dengan yang sedikit di sudut pemberian lelaki atau kehebatan hubungan seks. Ini kerana mereka belum ada pengalaman untuk dibuat perbandingan. Faktor ini boleh menyebabkan rumah tangga lebih bahagia dan mesra. Hadis ini mengkhabarkan hakikat yang sebenar. Dari segi keutamaan, jika di hadapan seseorang lelaki ada pilihan antara seorang janda dan anak dara, yang kedua-duanya sama baik dari semua sudut, melainkan yang seorang anak dara dan seorang lagi janda, maka diutamakan anak dara. Ini berdasarkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menggalakkan berkahwin dengan anak dara. Imam Syafi'i menjelaskan bahawa disunatkan berkahwin dengan anak dara kerana hati mereka akan jinak dengan orang pertama yang digaulinya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW menjelaskan kenapa perlu memilih anak dara. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ayahku baru saja meninggal dunia dan meninggalkan 7 anak perempuan atau 9 anak perempuan. Maka aku pun menikahi dengan seorang janda. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, adakah engkau sudah bernikah wahai Jabir? Aku menjawab, ya. Rasulullah SAW bertanya, dengan gadis atau janda? Aku menjawab, dengan janda. Rasulullah pun berkata, kenapa tidak dengan seorang gadis sahaja yang dengannya engkau boleh bergurau dengannya dan dia pula dapat bergurau denganmu dan ia boleh membuatmu tertawa gembira dan engkau boleh membuatnya tertawa gembira. Maka aku katakan, sesungguhnya Abdullah iaitu ayahku telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa orang
anak gadis. Jadi, aku tidak berapa suka jika mendatangkan kepada mereka wanita yang seperti mereka juga. Aku pun mengambil keputusan menikahi wanita yang mampu mengurus dan menjaga, memperbaiki mereka. Rasulullah pun mengatakan, Barakallahu laka, atau mengatakan semoga beroleh kebaikan. Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahumullah, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menikahi gadis remaja dan pahala padanya lebih utama. Hadis Jabir itu dan hadis sebelumnya menggambarkan tujuan galakan Nabi Muhammad SAW untuk memilih anak dara adalah demi kemesraan dan kebahagiaan rumah tangga. Namun, jika seseorang ada alasannya yang tersendiri, di mana pemilihan janda itu membawa kebaikan tertentu padanya, maka itu adalah haknya. Namun, jika dia ada pilihan yang kedua-duanya baik untuknya, maka ketika itu anak dara mempunyai kelebihan yang tersendiri. Ini kerana anak dara dari sudut yang lain mungkin lebih menghargai kerana tiada pengalaman sebelumnya. Demikian juga akan lebih manja dan cinta tanpa perbandingan, kerana itulah satu-satu suami yang pernah dia rasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Fikri bin Najamuddin, nombor matrik D19312434, akan membicarakan tentang perbahasan hukum yang terdapat dalam hadis ini. Jadi dalam hadis ni ada dua yang akan difokuskan, iaitu Nabi melarang umatnya untuk terus membujang, dan kedua, galakan ataupun saranan Nabi dalam memilih isteri. Poin yang pertama adalah syariat Islam memerintahkan umatnya agar menikah, dan jumhur bersepakat hukum nikah adalah sunnah yang digalakkan. Bahkan ia adalah sunnah yang terbaik, kerana dengan menikah lebih banyak manfaat dan kebaikan yang akan wujud. Poin yang kedua, tuntutan ini bukanlah bersifat wajib, tetapi ia merupakan satu galakan kerana Nabi Muhammad SAW berbangga melihat umatnya ramai di akhirat kelak. Jadi tujuan bernikah itu sendiri adalah untuk meramaikan lagi umat Islam yang soleh dan solehah, kerana Nabi bangga dengan benda tu. Nabi bangga di akhirat kelak bahawasanya umatnya ramai. Jadi hukum nikah ini adalah sunnah yang digalakkan, tapi seboleh-bolehnya bernikahlah, macam tu. Sebab kalau hukum nikah ni adalah wajib, sebagaimana kita tahulah, kan nikah ada 5 hukum dia: wajib, sunat, harus, makruh, haram. Jadi yang haram tu bila lelaki tu dia sedar diri dia akan berlaku zalim, dia tak boleh beri nafkah. Jadi kalau hukum nikah ini adalah wajib, maka akan jadi satu kezaliman kat situ. Tapi macam mana yang disebutkan tadi, Nabi sangat galakkan supaya untuk bernikah. Sebab bila bernikah ini akan banyak lagi manfaat, akan lagi kebaikan yang akan datang, akan wujud. Poin ketiga adalah menjauhi diri dari pernikahan untuk tujuan ibadah adalah dilarang. Dalam hal ini larangan amatlah keras, kerana menjauhi diri daripada pernikahan bertentangan dengan sunnah para rasul. Dalam syarah hadis ini mengatakan sebenarnya Allah telah menegur orang-orang Nasrani yang mana mereka ini tak nak berkahwin, diorang nak beribadah saja kepada Allah, tapi sedangkan mereka ini hanya mengada-adakan perkara robani, membuat ibadah, sedangkan benda itu tidak disuruh oleh Allah SWT.
sampaikan Nabi pernah bersabda bahawasanya nikah ini adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, mereka bukanlah dari kalangan kami, bukanlah dari kalangan umatku. Seterusnya kita akan pergi kepada poin besar yang kedua di dalam hadis ini, iaitu hadis di atas berisi anjuran untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang supaya isteri dapat menyayangi suaminya sepenuh hati, dan sifat mulia pada wanita solehah, manakala subur pula adalah yang boleh melahirkan ramai anak. Seterusnya, adapun kedua ciri ini kebiasaannya terdapat pada wanita yang masih dara, dan menikahi wanita masih dara itu diutamakan, digalakkan. Akan tetapi kena ingat, Islam tak pernah memandang rendah, memandang hina kepada golongan janda. Sebab sekiranya kalau ada pilihan untuk yang suami lah, ada pilihan dua calon yang mana kedua-dua ni solehah, dua-dua baik, dua-dua sopan santun, menutup aurat dan sebagainya, tapi yang membezakan kedua-dua ini, seorang masih dara dan seorang lagi janda. Jadi digalakkan untuk menikahi wanita yang masih dara. Sebab kalau kita belajar fi munakahat, sebenarnya menikahi wanita yang masih dara lagi dia lebih sedikit lah, sebab kalau menikahi wanita yang janda, mungkin mereka yang dah ada anak kan, wanita janda yang masih ada anak, mereka tak dapat memberi sepenuh kasih sayang mereka kepada orang kedua, suami yang kedua yang mereka nikahi. Lagi pula yang ada anak, jadi kasih sayang itu akan tertumpu kepada anak dia daripada suami yang mereka menikahi. Jadi selain itu, untuk memberi sepenuh layanan kasih sayang kepada suami yang kedua, ia mengambil masa untuk mereka move on dan sebagainya. Lain pula pada menikahi wanita yang masih dara. Diorang akan melayani suami sepenuh hati dan ikhlas, bukannya berdasarkan pengalaman, sebab itulah pengalaman pertama mereka untuk melayani suami, untuk menggauli suami, untuk menguruskan rumah tangga bersama-sama. Jadi diorang akan memberikan sepenuh kasih sayang tersebut dalam rumah tangga. Poin yang terakhir adalah agama Islam adalah agama yang toleran dan memenuhi keperluan fitrah manusia. Jadi Allah menciptakan manusia ini pun ada lelaki, ada perempuan, binatang pun ada jantan, ada betina. Jadi agama Islam ini adalah agama yang toleran lah. Jadi menikah itu sebenarnya dapat memenuhi fitrah manusia, yang mana kita hidup ini berpasang-pasangan, ada lelaki, ada perempuan, suami, isteri. Dan kalau menikah ini sebenarnya dapat banyak lagi manfaat, dilimpahi lagi banyak rezeki. Sebab anak itu rezeki kan. Jadi sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizamuddin bin Sulaiman Shah, nombor metrik di 1931298. Yang seterusnya adalah faedah dan pengajaran yang kita dapat dalam hadis ni, ialah yang pertama, hadis ni menunjukkan bahawa anjuran Nabi SAW agar lelaki ini berkahwin dengan wanita yang penyayang, supaya dia, iaitu isteri, dapat menyayangi suaminya, dan yang subur pula adalah yang boleh melahirkan ramai anak. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan isyarat agar kekal dengan perkahwinan yang terdapat padanya, pada isteri, dua ciri atau sifat tersebut. Yang ketiga, hadis ini merupakan salah satu
petunjuk atau hadiyu nabawi dan memilih pasangan hidup. Tuntutan ini bukanlah bersifat wajib. Bahkan ia merupakan satu galakan kerana Nabi SAW berbangga melihat umatnya ramai di akhirat. Seperkara lagi, anak merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Taala, dan Allah Subhanahu Taala berhak untuk memberikan rezeki tersebut kepada sesiapa yang dikehendakinya. Untuk itu, janganlah kita bersedih jika Allah Subhanahu Taala belum lagi mengurniakan kita cahaya mata, iaitu anak, atau Allah Subhanahu Taala tidak mengurniakan kita cahaya mata. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah sentiasa berdoa serta berusaha dengan bersungguh-sungguh, dan selebihnya kita serah pada Allah Subhanahu Taala. Yang seterusnya, hadis ini juga diikat dengan dua ciri, kerana jika seseorang itu tidak bersifat dengan penyayang, maka ia akan menjadikan tarikan suami kepadanya berkurangan. Adapun jika wanita itu tidak bersifat subuh, maka ia tidak mencapai salah satu tuntutan, iaitu meramaikan umatnya dengan melahirkan ramai anak. Selain itu, kedua ciri ini kebiasaannya terdapat pada wanita yang masih dara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Mansur, nombor matrik D1931238. Okay, hari ini saya akan menerangkan kesimpulan daripada pembentangan kami pada hari ini. Okey, saya akan menerangkan solusi bagi permasalahan yang berlaku terhadap mahfuz. Okey, mahfuz digalakkan untuk berkahwin dengan calon yang bernama Ina yang tidak pernah berkahwin. Hal ini kerana dari segi keutamaan, jika di hadapan seorang lelaki terdapat pilihan antara janda dan anak dara, dan kedua-duanya sama baik dari segi semua sudut, melainkan yang seorang anak dara dan seorang lagi janda, maka diutamakan baginya untuk memilih anak dara. Okay, sini mahfuz digalakkan untuk berkahwin dengan Ina, sebab Ina ni tidak pernah berkahwin lagi. Seperti mana yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahawa perempuan yang subur dan penyayang ni, yang dimaksudkan ialah perempuan yang belum pernah berkahwin. Maka solusinya digalakkan untuk mahfuz berkahwin dengan Ina. Seterusnya, kita perlu tahu bahawa Islam tidak membenci dan menghina golongan perempuan yang belum berkahwin, yang pernah berkahwin. Cuma hadis tersebut bicara dalam bentuk perbandingan umum. Maksudnya hadis tu membandingkan antara kelebihan berkahwin dengan perempuan yang pernah berkahwin dan perempuan yang tidak pernah berkahwin. Adalah lebih baik memilih seorang janda yang itu adalah lebih baik memilih seorang janda jika janda itu seorang yang soleh dan tinggi budi pekertinya, daripada seorang anak dara yang dipilih atau dilamar oleh lelaki. Maksudnya lebih baik memilih seorang janda yang baik budi pekertinya daripada memilih seorang anak dara yang tidak baik budi pekertinya, tidak menghormati orang tua dan sebagainya. Maknanya lebih baik memilih anak dara, lebih baik memilih perempuan yang pernah berkahwin tetapi baik budi pekertinya. Jika terdapat pilihan antara perempuan yang pernah berkahwin dan perempuan yang belum pernah berkahwin, dua-duanya baik, dua-duanya sopan santun,
dan baik, maka digalakkan baginya untuk memilih anak dara. Ini kerana anak dara dari sudut lain mungkin lebih dihargai kerana tidak berpengalaman. Itu akan menjadi lebih menyayangi dan tidak tiada tandingan, kerana itu satu-satunya suami yang pernah dia rasakan. Maksudnya dari sudut lain, mungkin wanita yang belum pernah berkahwin ini lebih dihargai kerana tiada pengalaman berkahwin. Ini menjadikan perempuan yang belum berkahwin tu lebih penyayang, lebih menyayangi daripada perempuan yang pernah berkahwin. Kerana lelaki yang dikahwinkan itu ialah satu-satunya lelaki yang pernah dia kahwinilah. Okay, sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.